Okey, contoh orang Melayu pakai baju Melayu pakai samping. Okey, kain samping. Sekarang ni orang pakai kain samping dia main taram aja. Tetapi dengan melihat kepada kain samping kita tahu orang tu bujang atau dah kahwin. Kalau kain samping dipakai di atas paras lutut, maka orang itu orang bujang. Kalau kain samping dipakai di bawah paras lutut, itu orang macam saya, orang yang dah kahwin. Kalau dia pakai kain samping sampai ke paras buku lali, apa maksudnya? Itu ialah tok guru, orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan dihormati dalam masyarakat. Kalau orang kahwin pakai kain samping di atas lutut, yang tu dia perasan dia bujang. Sebab mungkin dia bujang 3. Okay? Tapi hari ini kita dah tak ada dah faham seni di sebalik perkara-perkara seperti ini. Mungkin ada orang kata remeh. Tetapi kalau kita tidak faham, itu yang jadi masalah. Baju Melayu, kalau cakap musang, kenapa ada 5 butang? 5 butang itu perlambangan kepada 5 rukun Islam. Tapi hari ini ada 4 butang, ada 3 butang. Saya dulu pun tak faham. Bila saya faham, sekarang ni semua baju Melayu saya 5 butang. Kalau tidak, rukun Islam tak cukup. Itu simbolik. Tetapi itu satu bentuk dakwah. Okey? Jadi ini antara contoh-contohnya lah. Jadi maknanya, kalau kita nak berdakwah, semua orang boleh berdakwah mengikut kemampuan masing-masing, mengikut keupayaan masing-masing. Kalau pandai menulis, tulislah. Kalau pandai bercakap, cakaplah. Kalau paling tidak, kita cubalah dakwah bilhal. Macam contoh yang disebut oleh saudara Mio tadi memang tepat. Maknanya kita tak perlu bercakap, kita tak perlu menulis, tetapi melalui akhlak kita sebenarnya. Orang Islam kaya dengan nilai-nilai akhlak yang amat tinggi, amat indah. Tetapi kadang-kadang kita tidak terjemahkan dalam perbuatan kita. Islam kalau belajar fiqah bab nombor 1 apa? Munakahat, taharah. Okey, belajar bab bersuci, bab kebersihan. Okey, tapi kalau kita masuk ke dalam bilik air di masjid, kadang-kadang kita sedih tengok. Tidak diterjemahkan dalam perbuatan. Dalam banyak-banyak tempat di masjid. Okey. Dari segi kesabaran, berapa banyak ayat Quran yang menyuruh kita supaya bersabar. Tapi bila kita naik jadi pemandu kereta, di belakang steering kita menjadi manusia yang berbeza. Hilang nilai sabar, marah kat orang. Itu yang keluar perkataan yang cantik-cantik waktu itu. Jadi maknanya apa yang kita belajar dalam Islam, kita terjemahkan dalam perbuatan kita, dan itu juga satu bentuk dakwah. Dalam konteks dakwah juga saya rasa kena ada hikmah, dan kita tidak perlu, saya setuju dengan ahli panel yang ketiga, kita tidak perlu labelkan semuanya sebagai Islam atau Islamik. Kerana kalau kita setakat melabel saja, dia akan habis kat situ lah. Kalau kita bawakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, itu juga Islamik. Tapi tak perlulah kita labelkan ini Islam, ini Islamik, ini Islami. Ada pula tanya apa beza Islami dengan Islamik. Dah jadi perkara lain pula kat situ. Jadi maknanya asal saja perkara itu baik, membawa kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu adalah benda yang Islamik. Itu juga adalah bentuk dakwah. Macam saya dalam bidang sains, saya suka menyampaikan mesej-mesej bahawa sains itu adalah juga, ataupun saintis juga adalah da'i. Saintis juga adalah da'i. Begitu juga arkitek, begitu juga jurutera, begitu juga ahli matematik, begitu juga ahli bahasa, pengamal media dan sebagainya. Semuanya ada peranan da'i masing-masing. Cuma kadang-kadang kita tak sedar kita ini ada kewajipan itu. Macam mana nak wujudkan kewajipan itu, kita kena faham apa itu dakwah. Masalahnya, again, perkataan dakwah itu menakutkan orang. Menakutkan orang yang didakwah dan menakutkan orang yang sepatutnya menjadi pendakwah. Dan kita kadang-kadang kita nak buat kerja dakwah, kita cuma nak buat benda yang kita rasa kita selesa. Kalau kita selesa, maknanya kita cuma berdakwah untuk syok sendiri. Bukannya untuk mengajak kepada kebenaran, bukannya nak mengajak kepada jalan Allah. Berapa ramai daripada kita yang sanggup berdakwah kepada orang yang misalnya penagih dadah.
Saya pernah ataupun berapa ramai yang sanggup berdakwah kepada golongan G contohnya. Saya tanya soalan ini sebab ini isu yang besar hari ini. Okay? Saya pernah diberitahu satu kisah oleh seorang yang mengaku sebagai G, seorang bekas pelajar, bukan di universiti inilah, di universiti lain. Dia kata dia tahu benda itu salah dan dia cuba dapatkan bantuan. Dia pergi ke jumpa seorang ustaz di universiti tersebut. Perkara pertama yang dia dapat adalah dia dimarahi oleh ustaz tersebut dan dihukum sebagai berdosa besar. Okey. Hakikat dia telah pergi berjumpa ustaz sudah tercetus kesedaran, bibit-bibit kesedaran dalam diri dia. Dia cuma hendak bantuan supaya dia tidak terus tersasar. Okey. Tapi sayangnya kita lebih suka menghukum. Golongan-golongan macam ni kita lebih suka menghukum. Kita tidak cuba mendekati mereka dengan cara yang berhikmah. Kenapa dia buat macam itu? Kadang-kadang kita tengok orang ini mampu menjadi imam dalam untuk solat, tetapi dia ada kelemahan. Semua orang ada kelemahan. Macam mana kita nak bantu dia supaya dia tidak lara atau tidak terus hanyut dalam dengan kelemahan gitu. Itu cabaran seorang pendakwah. Kalau nak jatuh hukum senang je, semua orang boleh buat. Haram, berdosa, maksiat, semua orang boleh buat. Tapi adakah itu menyelesaikan masalah? Tak menyelesaikan masalah. In fact, kita akan menjadikan orang itu lagi jauh daripada kita. Bukanlah bermaksud kalau kita berkawan dengan orang gay, kita juga jadi gay. Itu dia yang dakwah kat kita nanti. Kita yang sepatutnya memberi kesan positif kepada orang-orang yang seperti ini. Saya bawa contoh gay sebab saya rasa ini satu isu yang perlu ditangani dengan cara berhikmah. Saya tahu di UM ada. Macam mana saya tahu? Teknologi juga. Facebook. Saya ni perangai saya satu, saya suka stalk orang. Jadi siapa student yang dalam senarai friend saya tu, memang saya duk perhati apa dia orang buat, apa dia orang cakap. Kadang-kadang dari situ saya tahu dia ada masalah. Bila ada masalah saya panggil. Dia susah hati. Tengok status Facebook boleh tahu orang punya emosi. Biasanya, especially kalau golongan remaja. Meluahkan segala-galanya di Facebook. Bila dah luah baru menyesal. Okey. Jadi maknanya di sini kita kena ada cara yang berhikmah untuk mendekati golongan-golongan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan motivasi itu kita kena wujudkan dalam diri kita. Kita kena sedar bahawa setiap orang ada peranan yang boleh dimainkan. Okey, saudara-saudari yang datang pada malam ini adalah insan-insan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar forum ini. Tapi lepas ni apa? Habis dekat sini? Keluar selepas ini gerakkan satu jemaah teknoda'i, ataupun keluar kat sini ada kesedaran, okey, paling tidak aku nak menjalankan dakwah bil hal, melalui akhlak, pergi kuliah tepat pada masanya. Itu dakwah. Bagi assignment, hantar tepat pada masanya. Itu juga dakwah. Indahnya Islam. Saya ada pelajar-pelajar yang pergi ke Jepun. Okey, nak solat bukan senang di Jepun sebab tak ada surau. Tetapi disebabkan akhlak mereka, pensyarah salah seorang profesor di Jepun ini, orang bukan Islam, membenarkan mereka ini pada bila-bila masa masuk ke bilik dia untuk solat. Cuma dia belum mengucap saja lagi. Maknanya akhlak kita itu akan mempengaruhi orang. Itu juga satu bentuk dakwah yang bagi saya paling berkesan. Jaga tutur kata kita, jaga kelakuan kita, jaga apa yang kita buat, jaga apa yang kita lihat, jaga apa yang kita dengar. Itu juga dakwah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih doktor.